أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة النبي أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh barakah, di malam yang ke-18 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijrah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertamanya marilah kita bersyukur kata ilahi kerana dengan izin Allah juga pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu marilah sama-sama untuk kita i'tikaf, nawatul i'tikaf fi asal masjidillah ta'ala. Yang semuliakan lagi saya jungi sahabat saya Tuan Imam Warisan Pegawai Masjid Sah Pimpinan Jawatan Khairah, Saudara Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz-ustazah, pimpinan dalam semua peringkat, khususnya ibu-ibu, ayah muslim-muslimat, hadirin hadirat yang dimati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita ikut catatan saya pada masih di tajuk kitab jenazah. Pada muka surat 116 kalau tak silap, ataupun ada yang mayat uzur daripada dimandikan. Mayat yang uzur untuk dimandikan misalnya kerana tidak ada air atau seumpamanya seperti terbakar atau kalau dimandikan akan menyebabkan ia hancur, cukuplah dengan tayamum. Itu pun kalau boleh tayamum. Kalau hancur betul tak boleh buat apa. Maknanya sekadar merenjis air sahaja, dimandikan mana yang patut, kemudian dikafankan. Kemudian cara mengafankan mayat sekurang-kurangnya dengan selai kain yang dapat menutup seluruh badannya, sama ada mayat lelaki atau mayat perempuan. Itu paling kurang. Matlamat kafan mayat nak tutup jenazah supaya tak nampak aib. Matlamat itu kena faham dulu. Jadi sebab itu saya dalam kadang-kadang bagi khusus jenazah ni, saya suka fahamkan kita apa matlamat yang dikenaki oleh fiqh yang sebenarnya. Kalau contoh mandi itu mandi wajib. Matlamat dia mandi wajib. Mandi wajib yang pertama niat, yang kedua meratakan air seluruh anggota dengan dihilangkan najis yang ada pada anggota zahir. Selesai. Jadi itulah matlamat dia. Jadi kalau nak tambah yang lain tu, itu hanya sunat. Begitu juga kafan. Sekurang-kurangnya selai kain yang dapat menutup seluruh badannya, sama ada mayat lelaki atau perempuan. Yang akmal dan afdal ialah dikafan dengan menggunakan 3 helai kain bagi lelaki, di mana tiap-tiap satu daripadanya dapat tutup. Mana 3 helai itu satu dapat tutup keseluruhan. Keterangan tidak makruh jika ditambah baju dengan serban, cuma khilaf aula. Dalam kitab ini disebut khilaf aula.
Khilaf aula itu maksudnya tidak mengikut keutamaan. Keutamaan sepatutnya baju itu tak di... Sebab kalau kita nak masuk baju, kita kena gunting baju tu. Jubah yang masih elok masuk. Jadi sepatutnya kalau tak gunting pun kita sedekah ke orang lain dapat pahala. Mana khilaf aula. Ada yang lebih utama lagi. Khilaf aula ni kalau bacaan dalam semayang, kita semayang maghrib, kita baca qul Allah baru kuliah. So, tapi khilaf aula tidak mengikut keutamaan. Jadi disebut di sini tidak makruh jika ditambah baju dengan serban, cuma khilaf aula. Sebab baju tu kalau dia tak digunting, dimasukkan bersama dengan jenazah, boleh jadi sedekah dan akan dapat pahala. Saya seperti yang saya ada sebut, saya ada selai baju Dr. Aziz Hanafi yang isteri dia serah. Saya duk pakai lah pergi kuliah. Saya ada selai baju batik bekas MB Kedah Tan Sri Azizan. Bila isteri saya pergi ziarah, dia bagi. Ada yang duk pakai. Dia dapat pahala, meneruskan pahala. Sebab tu dia kata khilaf aula. Tapi nak buat, boleh. Memang dalam sunnah Rasulullah pun Rasulullah pernah memakaikan baju yang pernah dipakai. Kan dalam riwayat pun Rasulullah pun dipakaikan jubahnya. Yang akmal dan yang afdal bagi mayat perempuan dan khunsa ialah dikafan dengan 5 helai kain. Okey, dalam perbincangan ini bila ada perkataan khunsa, dia lebih mirip kepada perempuan. Walaupun khunsa ni dia tidak lelaki dan tidak perempuan. Tapi dalam kitab ni bila dia sebut perkataan khunsa, dia akan seolah-olah menggolongkan dalam golongan perempuan. Yang akmal dan afdal bagi mayat perempuan dan khunsa dikafan dengan 5 helai kain, iaitu kain sarung, baju, kain tutup kepala dan 2 helai kain panjang. Cara ini lebih sempurna daripada 3 lapis kain panjang. Okey. Itu mengafankan mayat mudah lah. Jadi sebab itu dia mudah sangat urusan jenazah ni. Tapi kalau kita merasakan payah, jadi kita tak berani. Sebab tu tajuk kapan dia bincang sikit je. Sebab tu kita nak bubuh bunga ke, kita nak bubuh wangian ke di kain itu terserah. Sebab yang paling dikendaki ialah menutup jenazah dan jenazah itu tidak nampak aibnya. Selesai. 204 semayang mayat ada 7 perkara. Yang ni pun ramai masyarakat kita yang kita nak tarik orang mai semayang jenazah susah. Mungkin mereka rasa payah. Dan kenapa semayang jenazah tak boleh sujud dan tak boleh rukuk? Sebab kalau kita sujud, seolah-olah kita sujud kepada mayat. Saya baru dapat jawapan tu 3 hari lepas. Kata para ulama, kalaulah semayang jenazah itu sujud, seolah kita sujud ke mayat tu. Mayat ada depan. Seolah-olah lah. Walaupun memang kita... Maka sebab itu semayang jenazah dia berdiri saja. Tak ada rukuk dan sujud. Baik. Ada 7 rukun semayang jenazah. Tapi dia ringkas. Yang pertama niat. Niat lafaz usalli ala hadzal mayit hadir fardhu kifayah arba'at takbirat imaman ma'muman lillahi ta'ala. Ini lafaz. Soalan, kalau lafaz tak betul, niat betul, sah. Jadi ramai orang duk terpengaruh dengan lafaz ni, akhirnya dia rasa susah. Dia tadi tak hafal lagi niat tak perlu hafal. Semalam di Masjid Kampung Berjaya ada seorang tanya soalan, dia semayang maghrib tapi dia niat semayang isyak. Lafaz semayang isyak tapi niat semayang maghrib. Sah semayang maghrib dia kerana lafaz itu bukan niat. Saat lagi semayang isyak, saya pun biasa kadang-kadang usalli fardhu maghribi semayang isyak jadi imam, semua orang dengar usalli fardhu maghribi salat Allahu akbar. Semua makmum belakang duk macam mana ada belakang subhanallah. Subhanallah. Saya pun teruskan sembahyang saya sebab tak salah sembahyang saya. Cuma orang belakang mengangkat salah. Okey, bila habis saya kena terang lah. Lafaz
tidak merosakkan, kerana lafaz itu berlaku sebelum sembahyang. Cumanya menjejah ke orang belakang lah, orang pening dia ni sembahyang apa Kalau saya tak lafaz, perkataan terakhir saya contoh, Pak Ya tolong tutup aircon sejuk. Allahu Akbar. Kalimah terakhir saya, Pak Ya tolong tutup aircon. Tak ada usolli. Lepas tu Allahu Akbar. Sah ya? Sah. Jadi maknanya kalau lafaz niat tidak betul, tapi kalau niat betul, cuma tujuan lafaz itu nak membantu niat di dalam hati. Tapi masalahnya kita, bila kita lafaz bukan bantu kita, kacau orang sebelah. Usolli. Kena jenis usolli 4-5 kali tu, jam kawan sebelah. Nah, jadi tuan-tuan jangan terpengaruh dengan lafaz. Jadi sembahyang jenazah, dua aja. Bila kita niat, dia ada qasad dengan ta'yin. Qasad itu Allahu Akbar, lintahlah hati nak sembahyang. Ta'yin jenazah, Allahu Akbar. Bila kita angkat tangan Allahu Akbar, lintahlah hati sembahyang jenazah. Itulah niat. Usalli ala hadzal mayit ahadhir fardhu kifayah arba'a takbirat, ini hanyalah lafaz. Kalau dalam seolah-olah kita bercakap lafaz ini dalam hati, yang diterima dua aja. Usalli al-mayit. Usalli hadzal mayit. Baik. Artinya sajak sembahyang kat atas mayat yang hadir ini, makna dia ada mayat hadir. Fardu kifayah 4 takbir sebagai imam atau kerana Allah Ta'ala. Keterangan. Tengok kita. Tidak wajib menentukan nama si mati atau sebagainya bagi mayat yang hadir. Mayat yang hadir ni, mayat ada depan kita. Mayat yang gaib, mayat ada tapi tak duduk depan kita. Bukan gaib terus. Gaib ni maksudnya maksud mayat gaib, mayat tak duduk depan kita. Banyak kali dah terang. Kawan kita meninggal di Kuala Lumpur, dia pergi rumah anak dia kemarin dulu. Dengar kata meninggal di Kuala Lumpur, nak simpan malam ni. Jadi kita boleh tak semayang kat dia? Boleh. Syarat dia setelah dimandi dan dikafankan. Itu kena pasti dulu. Sebab ada mayat yang terlibat dengan kes forensik, tak mandi, tak kafan, tak boleh semayang. Masuk dalam peti sejuk dia tu, sebulan 2 bulan tak boleh. Dia wajib mandi dan kafan. Sehingga disebut, kalau tak boleh dimandi, tak boleh dikafan. Kalau tuan-tuan boleh ingat pada kita bincang pada pertemuan yang lalu, jika menimbulkan kesukaran untuk membuka, dia kata mayat yang belum dikhitan, belalai dia tu ada khulfah dia tu, jadi dia belum bersunat, dia ada belalai, di bawah belalai itu ada najis, maka menimbulkan kesukaran untuk membukanya. Mengikut pendapat Syekh Ramli, jika barang yang suci berada di bawah khulfah itu hendaklah ditayamum sebagai ganti. Jika najis terdapat di bawah khulfah itu, tidak boleh tayamum, mayat itu tidak, dan dikebumikan tanpa disemayangkan. Sampai tahap itu maknanya faham kita, mayat itu kena mandi bersih, mandi itu mandi wajib, kemudian kafan, baru boleh semayang. Mayat gaib pun sama, mayat hazir pun sama. Hazir tak apalah kita duduk nampak, kan, kita main. Tapi kalau mayat gaib, kita kena telefon, pasti dulu betul mayat ni dah dimandi, mandi, kafan. Okey, walaupun mereka belum semayang, kita boleh semayang. Sebab syarat untuk membolehkan semayang, setelah mayat itu dimandikan, dikafankan. Makna kalau ikut pendapat Syekh Ramli, Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar dalam kitab ni, dia banyak khilaf. Syekh Ramli kata kalau tak suci tak boleh mandi. Makna ditanamkan tanpa sembahyang. Kata Syekh Ibn Hajar, mayat ini tayamum lah, darurat. Jadi Syekh Ramli kalau ada najis, tayamum pun tak selesai. Sebab syarat tayamum mesti tak ada najis. Sebab fiqh mazhab Imam Syafi'i dengan najis tidak ada kompromi. Sebab itu mazhab Syafi'i bab najis dijaga semua. Sehingga disebut jika seorang itu kena najis pada pakaiannya, tiba-tiba dia tak semayang, dia ada satu pakaian, contohlah, mana dia tak semayang, dia telanjang, semayang dalam ketelanjang, bersorangan, itu adalah lebih dituntut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain tak apa. Semalam pun ada soalan muslimat di Sungai Lentang. Dia tanya soalan berkaitan dengan
menyertai imam ketika imam duduk tahiyat akhir. Kita mai lewat, kita pun angkat takbir Allahu Akbar, tu imam pun Assalamualaikum. Dapat tak? Selagi imam tidak melafazkan Assalamualaikum lengkap dan kita sempat menghabiskan takbiratul ihram dulu, maka semayang kita dikira dapat jemaah. Tapi Syekh Ramli dia bertentangan dengan Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Syekh Ramli kata, kalaulah begitu, dia kata kalau kita mai ke Langkabut, tu imam duk nak bagi salam dah, kita baru angkat takbir, Syekh Ramli kata semayang berjemaah pun tak dapat, semayang sendiri pun tak dapat. Dia dah berselisih tu menyebabkan dua-dua tak dapat. Kalau Syekh Ramli, makna kalau tuan-tuan nak berpendapat pada Syekh Ramli, makna kalau tu imam agak-agak nak habis dah, tuan-tuan biarkan imam habis. Kalau kita angkat takbir macam berselisih, seolah-olah takbiratul ihram kita belum selesai, tu imam kum, makna kita tak dapat lah. Jadi kelang kabut. Kata Syekh Ibnu Hajar, selagi mana imam tak bagi Assalamualaikum, kita Allahu Akbar, dia baru kum. Mana takbir ihram kita selesai, baru dia habis salam. Kata Syekh Ibnu Hajar, dapat. Dapat. Cuma soalan yang dia bertanya, kalau dah dapat, kita nak perlu duduk tak? Okey. Nak perlu duduk sebab kita baru angkat takbir Allahu Akbar. Tak perlu duduk lah, sebab itu imam dah tamat. Cuma saya nak fahamkan kita, apabila kita ikut imam, ini sunnah Nabi. Kalau imam duduk rukuk pun kita kena ikut rukuk. Imam sujud pun, setengah orang dia memang imam dia sujud, tak apa, biar imam sujud habis dulu. Lagi masa berdiri baru ikut. Tak. Sunnah Nabi tak. Nabi kalau imam tengah rukuk, Nabi angkat takbir, terus rukuk bersama dengan imam. Kalau kita turun, imam tengah duduk, kita duduk antara dua sujud. Itu sunnah. Jadi sebab itu dia bertanya. Jadi maknanya kalau kita mai akhir, kita angkat takbir tu ihram, tiba-tiba tu imam dah bersalam, tak perlu duduk. Tapi masa kita angkat takbir tu ihram, imam masih lagi baca tahiyat akhir, maka kita kena duduk sebab kita ikut imam. Jadi tuan-tuan boleh pakai pandangan yang mana satu. Itu yang bertentangan Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Asqalani berhubung dengan semayang jenazah yang tidak suci. Kata Syekh Ramli tak boleh semayang. Kata Syekh Ibnu Hajar, mayat ini ditayamum kerana darurat. Jadi darurat lah. Sebab Syekh Ramli kata tayamum pun tak boleh, mandi pun tak boleh sebab mayat ni bernajis. Kan di bawah belalai tu ada najis. Kalau orang Kedah panggil tek kalat. Ingat? Najis daripada ayat kencing kita tu, dia lekat di situ. Itu kena potong. Boleh, pandangan ada. Baik, balik kepada cerita rukun semayang mayat. Yang pertama niat. Niat di dalam hati. Tidak wajib menentukan nama si mati dan atau sebagainya bagi mayat yang hadir. Bagi mayat yang hadir tak wajib pun. Jika ditentukan namanya mayat, misalnya mayat Zaid, atau ditentukan lelaki pada mayat itu padahal tidak syarat kepadanya, dan ternyata salah kerana mayat itu Umar, atau jelas mayat itu perempuan, tidaklah sah semayang. Jadi yang ni kena faham. Yalah kalau kita mai awal, Tok Bilal hak suara tu dia abang, mayat lelaki, mayat perempuan. Sehingga dia kata mayat khunsa. Khunsa nak niat macam mana? Khunsa tak ada. Maka kita balik kepada perbincangan kita, tak wajib menentukan ni. Makna masa niat tu dua aja. Qasad dan ta'yin. Qasad nak semayang, ta'yin semayang jenazah. Jika disyaratkan kepada mayat itu seperti seorang itu meniatkan saja aku semayang ke atas Zaid, kemudian ternyata salah kerana mayat itu adalah Umar, itu dia kata masih sah lagi lah, sebab dia masih lelaki. Tapi kalau bertukar jantina, ataupun dia kata tadi ternyata salah kerana mayat itu memang Umar, atau jelas mayat itu perempuan, tidaklah sah semayang. Yang kedua, berdiri bagi yang berkuasa. Semayang jenazah, berdiri. Dia termasuk rukun. Rukun, berdiri.
Yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang kelima, baca surah Fatihah. Yang keempat. Yang kelima, selawat kata Nabi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Yang lebih sempurna ialah selawat yang termasuk selawat Ibrahimiyah, iaitu seperti yang dibaca pada tasyahud akhir. Dan selawat Ibrahimiyah ialah di antara selawat yang terbaik. Banyak selawat Nabi tapi di antara yang terbaik ialah selawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca pada tasyahud akhir. Kemudian doa kepada si mati sekurang-kurangnya Allahumma fillahu. Ada orang mengaji bahasa Arab, dia kata hu itu untuk lelaki, ha itu untuk perempuan. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, bila kita sebut hu itu, dia termasuk lelaki dan perempuan. Nah, ada hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aita ar-rajulu ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang lelaki, mana bila sebut lelaki termasuk lelaki dan perempuan. Lagi orang perempuan tanya pula. Sebab dalam hadis tu maknanya jika kamu melihat seorang lelaki hadir ke masjid, saksikanlah bahawa dia benar-benar beriman. Orang perempuan tanya kami, maka termasuk. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Jadi kalau kita doa Allahumma filhu, ampunilah jenazah ini, termasuk jenazah lelaki dan perempuan. Sebab asalnya tadi niat tidak perlu ditentukan jenazah lelaki dan perempuan. Kemudian yang bagi mayat kanak-kanak, memadailah ditujukan doa itu kepada ibu bapaknya. Dan yang ketujuh, memberi salam, iaitu Assalamualaikum. Keterangan tidak sunat menambah wabarakatuh sampai peringkat tu. Nah, sebab nak segera mengikut pendapat yang muktamad. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun kalau Assalamualaikum saja pun dah sah. Baik. Nampak macam 7, tapi sebenarnya sangat ringkas. Nah, angkat takbir Allahu Akbar. Niat dalam hati nak semayang, qasad, jenazah ta'yin. Terus baca Fatihah. Tanpa a'udzubillah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Nah, kemudian Allahu Akbar, Allahumma fillahu. Dan takbir yang keempat, Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu, itu hanyalah sunat. Kalau di Mekah dia tak baca. Dia takbir ketiga panjang, maka selesai sembahyang. Nah, dan saya minta di mana-mana tempat pun boleh Tok Imam, Tok Bilal sebelum nak sembahyang ataupun ketika jenazah tu ada, okey, saya minta semua yang ada ni, jom kita masuk sembahyang. Dan bagi taklimat ringkas sikit, yang macam saya bagi tadi. Okey, kita nak sembahyang jenazah, senang aja sembahyang jenazah. Dalam kitab ada sebut, angkat takbir, tak payah usolli ala, sebab dia tak hafal. Dia tak hafal tu, dia tak berani nak sembahyang. Sebab dia tak hafal niat, tak payah. Angkat takbir, lintahlah hati nak sembahyang, qasad, jenazah, Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah, rati. Lepas tu Allah Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, tahu. Okey, cukup. Lepas tu yang ketiga, Allah Akbar, Allahumma fillahu rati. Okey. Yang keempat, diam. Tak lagi bagi salam, RM5. RM10. Jenazah Sultan, RM100. Nah, pahala pun dapat, duit pun dapat. Jadi, itu yang paling mudah. Jadi, di sekolah, kita kena buat macam tu. Kalau tidak, saya masa ngaji dulu, ustaz kata hampir hafal doa, tak hafal sampai kelar. Tak, kita kena bagi tahu yang ringkas supaya masyarakat kita boleh sembahyang dalam keadaan berdiri boleh. Nah, kalau kita sembahyang jenazah yang ramai, paling ramai yang saya saksi dengan kepala saya, Allah yarham Tuan Guru Nik Aziz, di Kelantan. Nombor 2 Datuk Fadil, nombor 3 Ustaz Azizan, Tok Guru Haji Saleh. Ramai. Kita semayang tak tahu duduk tak mana dengan speaker. Duduk bawah pokok tepi tasik. Semayang pakai selipar tu lah. Syarat atas selipar. Kalau bawah selipar ada najis, tak apa. Sebab kita tidak menanggung najis.
Jangan buka selipar. Tapi kalau buka selipar, kita pergi semayang atas tanah, takut kita terpijak najis. Lebih baik pakai dengan selipar tu. Tapi kalau kita yakin tanah yang kita nak pijak, kan kita semayang tak tahu di mana, kena duduk bawah bangsa. Kalau kita yakin tanah tu bersih, tak apa buka selipar. Kalau kita tak yakin, pakai selipar tu lah. Sebab kita yakin lah selipar kita bersih di atas. Kalau di bawah najis, tidak menanggung najis, tidak ada masalah. Semayang lah. Tu di Mekah tu kita duk bagi taklimat kepada jemaah umrah tu, rugi tak semayang. Padahal mudah ya. Dapat pahala yang besar. 2 qirat, 1 qirat. 1 qirat tu sebesar Bukit Uhud. Berapa orang kita semayang? Tu yang paling ringkas dan sah mengikut hukum syarak. Baik, 205 sah semayang mayat di atas kubur selain daripada kubur Nabi, walaupun mayat itu telah hancur, sama ada ditanamkan sebelum daripada disemayangkan atau setelah disemayangkan, boleh semayang atas kubur. Selain daripada kubur Nabi, sah semayang mayat di atas kubur yang digali dan tidak mengapa berhubung dengan najis kerana dia seperti pecah mayat. Baik, kita pergi di kubur, tiba-tiba mayat itu telah digali, boleh. Sebab kubur ni hanya tempat disimpan. Tapi sebenarnya jenazah itu akan hilang. Jadi kita pergi semayang tak apa. Walaupun mayat tu dah tak ada. Sebab memang akan tak ada pun nanti. Sebab itu di Kedah, di kawasan Lustang, 2 ataupun 3 dah tanah perkuburan yang ditambun balik 5-6 kaki, cabut semua batu nisan, tanam yang baru. Kalau masa korek yang baru tu, kalau ada jenazah, dipindahkan sebelah, tanam. Dan ramai waris komplain. Dia kata, pasal apa cabut batu nisan Tok Wan saya pergi cari tak ada dan sebagainya. Jadi kita kata sebenarnya itu hanyalah tempat diletak jenazah ya. Sebenarnya jenazah dah tak ada. Jadi main berdoa sajalah. Sebab itu tak boleh buat binaan di atas tanah kubur. Binaan yang kekal nanti akan ditambah sebab dah tak cukup. Tanah kubur tak cukup. Majlis Ihsan tengah cari serlung dia nak jual sampai berapa juta. Nak beli macam mana? Dalam dokumen tender yang dikeluar oleh PBT pun mereka hanya buat taman perumahan tapi tanah kubur mereka tak sedia. Jadi kita cadang supaya dalam dokumen tender nanti bukan hanya buat taman perumahan, buat tapak surau, tepi itu buat tapak untuk tanah perkuburan. Bagi saya, taman kanak-kanak tak buat pun tak apa. Mereka tak main dah. Budak-budak pun duk main game. Baik. Selesai. Jadi kalau mereka marah juga, ada pemarah juga AJK, tanya ada geran kubur Tok Wan. Memang tak ada geran. Kita simpan sekejap saja. Baik. Semayang mayat gaib. Okey. Sah semayang mayat gaib daripada sebuah negeri, tempat walaupun jaraknya kurang dari perjalanan yang membolehkan seorang itu mengkosarkan semayang. Atau mayat itu berada pada lain daripada arah kiblat walaupun orang semayang itu menghadap kiblat. Jadi kawan kita mati di Calon malam ni, nak pergi tak dan. Daripada satgi nak simpan dah. Kita boleh ya. Sebab dia kata boleh semayang walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah 84. Sebab yang membolehkan qasar semayang. Tapi kalau kita boleh pi, makna kalau kita dan pi, kata Masjid Zahir, kata contoh, tak apalah. Kita tak dan pi, kita boleh semayang jenazah gaib. Begitu juga wanita-wanita yang tak boleh main semayang, boleh semayang di rumah. Ketika mayat masih ada, ataupun kalau mayat sudah diangkat, bawa masjid, boleh semayang jenazah gaib. Maksud jenazah gaib ni, mayat ada depan, itu je. Bagi mayat yang ada pada tempat itu tidak gaib adalah tidak sah semayang ke atasnya kecuali mereka yang hadir itu. Kalau dah ada, tak sah lah. Jadi orang yang hadir itu kena semayang. Walaupun negeri itu besar. Sebab tanggungjawab yang hadir, tu yang kita nak beritahu, tu tanggungjawab. Jadi kita bagi taklimat sikit, suruh mereka main semayang. Mereka semayang, sebab saya 2-3 kali dah bagi taklimat. Dua ada geng pegawai bomba, ada kawan mereka meninggal. So mereka main. Bila kita bagi taklimat, tu pegawai tu mesti, oh mudah semayang-mayang.
Dulu saya mayang juga, saya pegawai, tak mayang lagi dia berita teruk pegawai saya mati. Saya hentam kan Ustaz. Tak payah hentam. Pokoknya mudah. Angkat takbir, lintas hati nak semayang qasad, jenazah ta'yir. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu angkat takbir, selawat pada Nabi. Angkat takbir, Allahumma filahu. No? Takbir yang keempat tu tak sunat. Nak baca boleh, sunat saja. Lepas tu beri salam. Sah. Dapat pahala. 208 sah semahyang di atas kubur dan semahyang gaib oleh mereka yang dari ahli farzunya pada waktu matinya dengan bahawa dia adalah pada itu seorang Islam, mukallaf dan suci. Dia nak cerita ahli fardu semahyang atas kubur. Dia ahli fardu ni kita lah. Kita kalau orang sini mati, mana kita termasuk fardu kifayah untuk pergi semayangkan jenazah tu. Tapi bila ada orang lain dah semayang, kita terlepas lah. Kalau semua orang tak semayang, semua berdosa. Itu fardu kifayah. Orang Melayu duk faham fardu kifayah, orang lain buat aku tak payah. Itu tak betul. Jadi ahli fardu ni dia tak ada. Dia boleh. Boleh. Nah, semayang gaib. Mana dia mungkin tak ada, dia dengar ada orang perempuan mati, masa tu dia duduk rumah anak dia di Perak, pergi makan kenduri, boleh. Atau dia balik main semayang di atas kubur, dah orang semayang, pun boleh dia kata. Ahli fardu semayang atas kubur, sah semayang di atas kubur, atau semayang gaib oleh mereka yang ahli farzunya, boleh. Pada waktu matinya dengan bahawa adalah dia pada ketika itu seorang Islam mukallaf dan suci daripada haid. Baik, dan tajuk seterusnya tajuk liang kubur. Sekurang-kurang liang kubur naklah mempunyai satu lubang untuk menegah bau daripada mayat dan bagi mengelak daripada dibongkar oleh binatang buas. Tujuan kita korek liang kubur, dia kata yang sempurna seperunjung. Seperunjung ni tinggi kita lah, lebih kurang 6 ke 7 kaki, lebar 4. Jadi memudahkan urusan masuk letak jenazah dan mudah kita nak kambui balik. Matlamat dia tak mau bagi bau dan dibongkar oleh binatang buas. Dia kata kalau gitu buat lebih kurang 5 kaki pun boleh, terserah. Nah, cuma sunnah Rasulullah nanti bila kita karih balik tanah tu kita kena bagi bumbun sikit, tinggi sikit, sebab nanti dia akan drop. Dia kata buat esok tak, buat masa tu. Sunnahnya masa tu buat sebelum baca talqin. Dia tak apa-apa, kita kalut nak baca talqin, kita perata dulu, nanti esok tak payah. Buat masa tu, tarik saiz. Nah, itu sunnah. Sebab saat lagi kalau kita tak mai pun esok, kalau hujan lebat ni dia drop sikit, dia akan drop. Drop tu dia takut dia bau atau sebagainya. Tu dia suruh bagi ada bumbul sikit. Yang akmal seperunjung. Seperunjung ni setinggi kita lah. Liang lahat adalah lebih afdal daripada liang belah. Liang lahat ini dia macam laci. Kita korek kubur, kita korek lebih tu kita masuk macam kita masuk laci. Liang lubang, nah, liang lahat ataupun liang belah dia macam parit, dia letak di tengah. Ni tengah. Kalau liang lahat dia tepi, kita slot masuk. Kalau liang belah tengah, kita letak mayat miring. Baik. Kita dua-dua pun tak buat. Sebab kita bolam khanda. Jadi kita korek biasa. Tak ada liang lahat, tak ada liang belah. Sebab kita letak khanda tu. Ketika menanam mayat, wajiblah dibari mayat itu pada lambungnya. Nah, di lembing atas lambung pinggang sebelah kanan. Wajib. Nah, wajib tu. Menghadap muka ke arah kiblat. Nah, muka dia sini ya. Maknanya kalau kita pergi ziarah jenazah, kita kena bertentangan dengan kiblat. Mana saya duduk sini, jenazah. Nah, jenazah dia akan menghadap kiblat. Kalau kita pergi duduk belakang nah, kita tak menghadap jenazah. Okey, jika ditanam secara membelakangkan kiblat atau melentang atau disembam mukanya atau berpaling daripada arah kiblat, wajib digali semula. Yang ni tolong ambil perhatian tuan-tuan. Nah, jenguk sikit. Jenguk. Kadang-kadang kita benda tu tengok. Okey. Nah, wajib digali semula bagi membetulkan menghadap kiblat selagi mayat itu belum berubah. Pernah berlaku tuan-tuan, pernah di satu tempat. Tapi benda tu dah banyak hari dah, tak boleh nak buat apa dah. Kalau kata kemarin, kena pergi korek. Wajib korek. Jadi tengok bila sekali tengok. No? Jika kata nak sedang membelakang kiblat atau menelentang atau disembam. Sembam lagi tak boleh lah. No? Masa mandi pun jangan bagi mayat tersembam. Haram.
muka di bawah atau berpaling daripada al-qiblat, wajib digali semula bagi membetulkan menghadap kiblat selagi mayat itu belum berubah. Di kulim kena gali juga sebab dia bubuh Quran. Tak tahu cerita macam mana, tiba-tiba seminggu dia bertelefon main kat Jabatan Mufti, kata Tok Imam dimaklumkan oleh anak kepada yang mati tu letak Quran sama kapan. Jadi siapa kapan pun tak tahu. Jadi cek betul. Mana kena pergi korek balik. Rupanya betul ada Quran tepi mayat. Dia wasiat ke anak dia, dah hangpa tak mau baca Quran, bubuh Quran nanti ayah baca sendiri. Tu dia. Kemas. Korek balik. Isteri saya pergi tengok. Angkat balik. Dah mayat bawah, angkat balik Quran tu. Kalau tidak orang duk pijak Quran tu. Jadi tajuk Quran ni dah, tajuk pijak ni saya nak pesan lah, kalau ada Quran yang tak dipakai di rumah, tuan-tuan boleh bakar. Cara bakar dia, tuan-tuan kena bakar dalam tempat yang tak terbakar, dalam bekas tin, abu dia tu, ambil pulang plastik, tuan-tuan buanglah sungai depan ni. Kalau banyak, tuan-tuan hantar pergi Masjid Zahir, dia akan lupuskan. Dia akan pembakaran di Alok Pe dekat rumah Pak Wahid. Dia masukkan dalam dia punya tempat tu. Dia bila dia binding tu. Binding ni yang lembat padam ni. Seminggu dia masuk. Jadi dia bawa keluar tu, dia kolai habis. Maka yang tu akan dimasukkan dan dibuang di dalam laut. Dalam perjalanan bot ke Pulau Langkawi. Tuan-tuan jangan duk pitak dalam rumah belakang ke, pitak dan jelapang ke. Banyak kes. Belah Nakar ada satu kes dia bercerita, dia guru Quran, dia tak tahu nak tak mana masa tu pun dia tak tahu, dia pitak dan jelapang. No? Tak atas lah, tak ada siapa langkah bawah. Lepas tu dia duk heran. Dia bila baca Quran mula hilang. Dia guru Quran dulu dia hafal semua ni. Dia boleh jadi imam tarawih. Nak baca Sabiri semua berkali lah. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum tak main. Dia duk heran, pergi tengok apanya tikus bawa Quran pergi dalam badang dah. Dia duk pijak Quran tu. Kena tolong ambil perhatian. Kalau ada, tuan-tuan metak hantar pergi Masjid Zahir, depa boleh tolong. Sekilo berapa 3-4 ringgit. Kita MRCM pun kita buat. Kita buku-buku pendidikan Islam yang banyak, yang bila kita tukar syllabus, kita hantar. Lupuskan. Semua bahan agama hendaklah dilupuskan dengan cara membakar menjadi debu, dan debu itu dibuang di dalam air yang mengalir. Jangan bakar dalam bekas plastik sebab dia debu tu akan masuk dalam plastik. Kalau bekas tin, okey. Baik. Haram menanam dua mayat. Okey, sikit lagi. Haram menanamkan dua mayat dalam satu lubang, sama ada keduanya lelaki atau bercampur atau lelaki dan perempuan, walaupun mahram, kecuali kerana hajat seperti tanah kuburan terlalu sempit dan mayat terlalu banyak. Tak ada. Memang dalam kita tak pernah lagi satu lubang itu ada dua mayat. Tak boleh. Yang selalu kita tengok dia korek panjang, tapi lubang masing-masing. Kecuali hajat itu lainlah. Seperti berlaku di Aceh. Dia panggil perkuburan masal. Masal itu bahasa Aceh. Kurang besar. Tempat saya dimasukkan sampai 40,000. Tolak dengan bekhu dan sebagainya. Itu tak payah. Tapi dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, satu lubang tak boleh. Sama ada anak ataupun mahram. Kedua lelaki tak boleh, bercampur atau lelaki perempuan tak boleh, walaupun mahram, kecuali kerana hajat seperti tanah kuburan terlalu sempit. 213, haram memindahkan mayat ke kubur yang terlalu jauh daripada kubur di mana seorang itu meninggal, kecuali mereka yang tinggal berhampiran dengan Mekah. Kaedah sebenarnya memindahkan kubur yang terlalu jauh itu tak boleh. Tapi kalau setakat dalam Malaysia okeylah. Tapi daripada Jepun nak bawa balik, daripada jauh-jauh itu haram. Kecuali mereka yang tinggal berhampiran dengan Mekah dan Madinah atau Baitul Maqdis, kerana tidak haram memindahkan mayat ke salah satu tempat di atas jika tinggal berhampiran. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal ada kemungkinan di situlah tanah di situlah tanah yang diasal diambil, dan kita akan kembali tempat situ. Sebab dulu kan malaikat turun ambil banyak tanah dalam dunia ni. Jadi sebab itu Rasulullah sendiri dia disimpan di tempat Rasulullah meninggal. Di situlah makam Rasulullah, rumah Rasulullah. Kita jangan simpan dalam bilik pula dah. Tapi di tanah perkuburan yang telah ditetapkan lah. Baik. Sunat mentakhirkan mayat yang sudah baligh. Keterangan, pada
pendapat qil sunat talqin mayat yang belum balik. Yang telah balik sunat ditalqinkan. Pendapat yang lemah, dia qil ini dia berlawanan dengan asah. Dalam kitab ini dia ada asah tu sahih, qil itu pendapat yang lemah. Boleh, tapi selagi dia pendapat, kita boleh ikut, tidak ada masalah. Boleh juga nak talqin mayat yang belum balik. Okey, 215 ucapan takziah kepada ahli keluarga si mati sama ada besar atau kecil, lelaki atau perempuan, kecuali perempuan yang muda. Perempuan yang muda tak boleh hidup pergi ucap takziah. Perempuan yang muda hanya boleh diberi ucapan takziah oleh mahramnya. Takziah ini juga diberikan kepada mereka yang lain daripada keluarga yang berduka cita atas kematian seperti sahabat. Boleh. Bukannya takziah pada keluarga, sahabat, kawan dia ataupun adik-beradik dia, kenalan dia, boleh ucap takziah. Takziah ini sunat diberi sebelum dan selepas ditanam, tetapi yang lebih aula selepas ditanam sehingga 3 hari selepas kematian. 3 hari. Makruh memberi takziah selepas berlalu 3 hari jika mayat dan orang yang hendak memberi takziah itu ada bersama. Jika tidak ada salah seorang daripada keduanya, mayat itu tempoh takziah berpanjangan hingga hadir. Maknanya kita pergi Cameron seminggu, kita balik baru jumpa, kita ada 3 hari lagi peluang. Itu dia kata, kalau kita ada 3 hari, kalau kita tak ada, jika tidak ada salah seorang, kita tak ada, kita pergi mana-mana, sebulan baru kita balik, boleh lagi. Takziah itu berpanjangan sehingga hadir dan berkekalan selama 3 hari berikutnya. Lafaz ta'ziah azamullah ajraka wa ahsana azaka wa afra limayyitika wa jabara musibatik. Maknanya kita nak ucapkan takziah di atas pemergian orang yang tersayang, dan mudah-mudahan kita berdoa orang itu akan diletakkan bersama dengan roh-roh salihin. Itu takziah. Dan insyaAllah hukum berpakaian ada sikit lagi sebelum kita masuk tajuk kitab zakat. Dia akan bincang nanti hukum berpakaian, boleh pakai ada emas, perak, sutra, sutra boleh ke tak boleh, insyaAllah dalam pertemuan akan datang. Jadi musim banjir ni bila ada tulisan-tulisan agama tu, dia kena keringkan. Kalau tak boleh pakai, kalau dah banyak kita kumpul di masjid, masjid hantarlah, tak boleh letak di bawah. Dan soalan ini pernah saya ketika banjir besar di Kelantan, saya bawa pelajar saya selama 40 orang pergi di Dabung, masjid Dabung. Dekat itulah yang landasan kereta api yang putih tu. Memang banjir tu sangat besar lah, tapi dibuat zaman Jepun dengan besi yang kuat bila banjir baik. Jadi Quran banyak. Sebab seluruh perkampungan Dabung tu pergi hantar di masjid dan dia masih basah. Saya telefon dekat Datuk Mufti, Datuk nak buat macam mana Quran ni? Dia kata pejabat agama tak ada ambil. Ini seluruh Kelantan, kalau nak pergi ambil berapa lori? Nak buat macam mana? Dia kata, apa cara yang terbaik boleh buat? Saya kata, kami boleh bantu. Pelajar saya ada 40 orang. Kami angkat Quran, pergi letak tepi sungai. Kami ambil daun nyok dan pelepah, kami bakar. Kami tolak masuk sekadar yang boleh. Dia tahu okey. Kami buatnya tu. Manhaj lebih tu baru kita kumpul balik, baru kita bakar. Mana terbakar, saya tengok, tolak masuk dalam sungai. Sebab kalau lagi tangguh, kalau lagi hujan lagi relai, lagi tak boleh bakar. Dan kalau tu pejabat agama mai ambil, tak boleh. Jadi cara kita, kalau ada musim banjir-banjir ni, kalau ada Quran tu angkat, keringkan, lepas tu bakar. Kalau tak mampu juga, pergi hantar di syarikat percetakan Pak Wahid pun boleh, dia terima, Masjid Zahir pun kumpul, RM4 sekilo. Kena bakar. Tidak menjadi masalah. Buku-buku tulisan agama, buku kafar anak kita pun kena semak balik. Tak boleh, bakarlah. Senang. Kalau taruh pun, esok ke depan dia akan jadi masalah. Bila main banjir pula, dia relai lagi. Salah. Ya Allah Alam. Yang baik itu daripada Allah SWT. Tak baik itu masa sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radina billahi rabba
وبالإسلام دينا سيدنا محمد نبي ورسول اللهم إنا حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقنا في الدين وعلمنا يهدنا صراطك المستقيم صراط النبيين والشهداء والصديقين والصالحين اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتقنا سقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته